صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Okay. Ayatnya berbunyi walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Minggu lepas kita dah terjemah dah ayat ni. Terjemah dia, bagi setiap orang ada darjat-darjat, depend kepada amal yang mereka telah lakukan. Setiap orang ada darjat-darjat dia. Darjat-darjat itu bergantung mengikut amal yang dia telah lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lalai terhadap apa yang manusia kerjakan. Apa darjat-darjat dia? Minggu lepas kita dah share. Pertama, bila orang tu buat baik, masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dia darjat Muslim. Bila dia mula beramal, maka dia jadi mukmin. Bila dia mula beramal, dia jadi mukmin. Bila dia mula sungguh-sungguh dalam beramal, ngajak orang lain beramal, dia jadi solihin. Okay? Kemudian, bila dia menjauhi dosa maksiat sungguh-sungguh, dia jadi muttaqin. Dan bila dia sungguh-sungguh istiqamah dalam kebaikan dia buat, last kali dia boleh capai tahap muqarrabin. Okay, cumanya, dalam ayat ini, Allah Ta'ala hanya guna perkataan darajat. Darajat tu adalah tingkatan-tingkatan naik ke atas. Darajat adalah tingkatan-tingkatan naik ke atas. Sedangkan tingkatan-tingkatan turun ke bawah dipanggil darakat. Okay? Jadi sepatutnya ayat dia lah kalau nak komplit. Bagi setiap manusia ada darjat-darjat dan ada darakat-darakat. Betul lah? Sebab darjat tu tingkatan ke atas, darakat tu tingkatan turun ke bawah. Tapi Allah tak sebut pun tingkatan turun ke bawah. Jadi bila Allah tak sebut tingkatan turun ke bawah, seolah-olah manusia tu ada darjat yang tinggi dalam syurga je ke akhirat. Di kalangan ahli neraka tidak ada darjat-darjat, tidak ada tingkatan-tingkatan. Tak betul. Sebab ahli neraka ada tingkatan-tingkatan tempat yang berbeza. Baik. Ini dipanggil apa? Sebut satu tetapi memberi makna dua-dua. Bila sebut Allah sebut manusia itu ada darjat-darjat meninggi ke atas, secara tak langsung manusia itu ada juga darjat-darjat yang menurun ke bawah. Tak payah sebut, tapi dimaksudkan. Okey. Contoh, dalam surah Ali Imran, Allah kata di tangan Allah lah segala kebaikan. Kebaikan je ke? Di tangan Allah. Kejahatan, keburukan tak ada kat tangan Allah. Allah tak berkuasa ke? Allah tak mampu ke nak beri kemudaratan, kejahatan, keburukan pada orang-orang yang tidak beriman? Kalau baca Puan Izawani, page 53 boleh? Page 53 ayat 26. 53 ayat 26. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki pemerintahan, Engkaulah yang memberi pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang mencabut pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi terjemah dia, dalam kekuasaan Engkau lah saja kebaikan. Kejahatan tak ada. Keburukan tak ada ke? Di tangan Allah. Di tangan Allah tu, dalam tangan Allah ada kebaikan. Betul? Sebab segala kebaikan yang kita dapat hasil daripada pemberian Allah pada kita. Betul lah? Tapi keburukan yang kita dapat, musibah kita dapat bukan daripada Allah ke? Bukan Allah yang bagi kita musibah ke? Bukan Allah yang bagi kita mudarat ke? Bukan Allah yang bagi kita penyakit ke? Allah juga. Tapi kenapa tak disebut? Kerana memadai sebut satu, sudah memberi makna yang sebaliknya. Okey, samalah juga Allah hanya sebut tingkatan ke atas, tidaklah menafikan adanya tingkatan ke bawah. Satu ayat lagi, lebih kurang macam ni juga. Kalau baca dia Puan Nur Zakiyah, surah An-Nahli, kan? Surah An-Nahli,
Muka surat 276 ayat 81. 276 ayat 81. Boleh Puan Nur Zakia? Boleh Ustaz. 276. Ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung ganang. Dan dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Okey. Ada pelihara yang meliharamu daripada panas. Sejuk ada berita tak? Puan Nur Zakia? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Ada tak sahabat-sahabat kita yang ada terjemah sejuk kat situ? Cuba tengok sahabat-sahabat lain. Ayat 81. Okey, 81. Ada perkataan sejuk kat situ. Siapa ada? Puan Aliza ada, Puan Aliza? Tak ada Ustaz. Panas saja Ya. Orang lain? Tak ada Ustaz. Puan Aminah tak ada juga Tak ada. Puan Izamani? Tak ada Ustaz. Puan Rohana? Ustaz, saya baru masuk Ustaz. Okey. Am ada tak Am? Saya pun baru masuk. Okey, baik. Puan Nuraini Baharum? Puan Nuraini Baharum? Ya ada Ustaz. Page 276 ayat 81. Ya. Tak ada Ustaz, yang sejuk tu tak ada. Panas je dia. Panas saja ada. Okey, baik. Biasanya orang pakai baju untuk melindungi panas ke sejuk? Orang pakai baju. Sejuk dan panas. Sejuk dan panas lah kan? Tapi Allah sebut panas saja. Dia menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian untuk menyelamatkan kamu daripada panas. Dan untuk menyelamatkan kamu, baju besi untuk menyelamatkan kamu daripada dalam peperangan. So, adakah pakai baju untuk selamat daripada panas sahaja? Sejuk sekali. Tapi sejuk sebut tak? Tak sebut. Orang putih ada sebut. Saya punya, orang putih ada sebut. Okay. To protect you from the heat and cold. Panas dan sejuk. Dalam terjemah putih bagus. Dia terjemah panas dan sejuk. Walhal dalam ayat, tidak ada lafaz sejuk. Yang ada lafaz panas sahaja. Sejuk dia tak sebut pun. Jadi adakah bila tak sebut lafaz sejuk, maksudnya baju Allah buat untuk manusia itu berlindung daripada panas saja, sejuk tak termasuk? Sebab apa tak termasuk? Allah tak sebut pun. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Kerana apa? Walaupun tak sebut, tetapi ianya difahami. Cukup sebut satu dah faham yang sebaliknya. Contoh mudah saya bagi. Saya nak balik kampung, saya jumpa orang surau saya. Saya nak balik kampung, saya jumpa orang surau saya. Kata, "Sok balik kampung." Balik kampung. Ambil dah ni RM20 buat minum-minum. Dia bagi saya RM20 untuk saya buat minum-minum. Okay? Lafaz dia minum-minum. Boleh? Jadi bila saya sampai kat RNR, saya tak ada duit lain dah. Saya tinggal RM20 tu je. Duit lain semua dalam bank. Kena cocok. Contoh. Kebetulan RNR tu pula tak ada tempat yang boleh bayar pakai kad. Jadi saya ada RM20 yang kawan saya bagi tu je. Saya tengok roti, tengok mi, saya nak makan. Tapi saya teringat pesan dia tadi, duit tu dia bagi untuk saya minum-minum je. Jadi saya tak beli makanan langsung. Saya beli Nescafe 1, Milo 1, teh tarik 1. Okay, carrot susu 1. 4 cawan saya minum RM20. Habis RM20 tu. Kenapa tak makan? Kawan saya bagi duit tadi, orang suruh saya bagi duit tadi untuk minum-minum. Dia kata, "Ustaz, ambil dia buat minum-minum." Betul ke tak betul apa saya buat tu? Nak tanyalah. Tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Apa dia? Tak betul. Tak betul kan? Ya? Lurus betul. Terus bendul, yes. Ataupun satu lagi, macam mana tahu saya call dia? Assalamualaikum Tuan Haji.
Ya Ustaz, kenapa? Saya dekat ni RNR Temeloh ni. Nak tanya Tuan Haji lah. Boleh tak duit yang Tuan Haji bagi tadi untuk minum-minum, saya nak beli makanan boleh? Agak-agak apa Tuan Haji tu kata? Dia kata Ustaz tak betul. Betul. Ustaz ni. Dia kata Ustaz tak usah jadi Ustaz lah. Ustaz masuk sekolah tadika balik. Baru jadi sesuai dengan Ustaz. Tapi lafaz yang disebut apa? Lafaz yang disebut. Lafaz yang kawan saya tadi sebut. Haji kat surau saya tadi sebut. Apa lafaz dia? Minum. 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 Makan tak sebut. Jadi adakah bila tak sebut makan, disebut minum saja, saya tak boleh makan? Makan tak termasuk dalam duit RM20 dia bagi tu? Tak. Saya tak perlu minta izin dengan dia. Walaupun sebut minum saja, makan termasuk. Kerana apa? Adat kebiasaannya bila orang tu dalam perjalanan, dia bukan minum, dia makan sekali. Okey? Atau orang ajak kita, jom minum-minum. Kita tak buat duit. Okey, dia order nasi lemak, dia order nasi goreng, dia makan. Kita order teh tarik je. Awak kenapa tak order? Awak ajak minum-minum. Bila sebut lafaz minum, maka termasuk sekali lah. Walaupun tak disebut kerana kebiasaannya, itulah yang ada. Samalah juga dalam ayat kita sekarang. Allah sebut manusia-manusia ni ada darjat-darjat. Meninggilah. Adakah bermakna menurun tidak ada? Ada juga. Tak disebut tetapi tetap difahami ianya ada. Sama macam baju tadi. Allah sebut, Allah ciptakan untuk kamu baju-baju untuk melindungi kamu daripada panas. Sejuk? Tak ada. Allah tak sebut lagi, tak ada. Tak, mana ada. Okey, baik, jelas bab tu. Sebab tu kalau ada orang kata, darajat ni darjat meninggi. Darjat menurun Allah tak sebut. Darjat menurun bahasa Arab panggil apa? Darakat. Jadi kalau nak kira komplit ayatnya macam mana? Walikullin darajatun wa darakatun mimma amilu. Bagi manusia ada darjat menaik dan ada darjat menurun disebabkan apa mereka amalkan. Baru komplit ayat? Tak. Allah sebut darjat ke atas saja. Allah tak sebut darjat ke bawah. Adakah bermakna darjat ke bawah tak ada? Ada. Dalam neraka darjat manusia berbeza-beza. Okey, baik. Itu penerangan yang pertama. Penerangan kedua, saya dah share kat skrin minggu lepas. Kita share sekali lagi. Ini darjat-darjat manusia mengikut amalan mereka dekat dunia ni. Okey. Mula-mula, tingkatan pertama orang tu jadi Muslim. Bila dia jadi Muslim, bila dia masuk Islam, tak buat apa-apa amal lagi, dia Muslim. Ataupun dia dah 40 tahun dah Islam. Sejak dia balik, dah 40 tahun dah dini Islam. Balik umur 15, sekarang umur dia 55. Tak semayang, tak puasa, tak pernah bayar zakat. Maka dia ni tahap apa? Muslim. Dah mukmin belum? Belum. Tolong baca Puan Aliza boleh? Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Muka surat 517 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi ucaplah kami telah tunduk Islam, kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Nampak? Terima kasih Puan Aliza. Orang masuk Islam, dia kata kami dah beriman. Allah suruh Nabi jawab, kamu belum beriman, kamu baru Muslim sahaja. Kerana iman belum masuk dalam hati kamu. Bila dah masuk iman dalam hati, maka orang tu akan jadi orang yang jaga solat, bayar zakat. Maksudnya dia dah mula beramal lah daripada iman dia tadi. Tolong baca dia, Puan Aminah boleh? Surah Al-Anfal. Ni antara ciri-ciri orang beriman. Ini antara ciri-ciri orang beriman. Surah Al-Anfal. Boleh Puan Aminah tolong baca? Boleh Ustaz. Muka surat saya cari sekejap. Muka surat 177. Ayat 2, 3, 4. Ayat 2, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
iaitu orang-orang yang melaksanakan solat dan yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperolehi darajat iaitu tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki iaitu nikmat yang mulia. Nampak? Terima kasih Puan Aminah. Bila dengar ayat Allah, hati rasa gementar. Rasa takut kalau tak semayang. Rasa takut kalau tak bayar zakat. Rasa takut kalau tak puasa. Rasa takut kalau tak tutup aurat. Itu tak ada iman. Kemudian dia akan mendirikan solat. Dia akan infakkan harta sebahagiannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nampak? Dia dah mula beramal, maka dia tahap dia mukmin. Okey. Kemudian bila dia sungguh-sungguh beramal dan dia mengajak orang lain juga dalam beramal, maka dia dari darjat ketiga. Darjat ketiga, solihin. Darjat ketiga, solihin. Tolong baca dia. Puan Nuraini Baharun, tolong baca boleh? Puan Nuraini Baharun. Muka surat 60. Muka surat 63 ke bukan? 64. Muka surat 64. Ayat 113 dan 114. 13, 114. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, yakni bersalat. Mereka beriman pada Allah pada hari akhir, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Terima kasih Puan Nuraini Baharun. Apa sifat mereka? Allah kata orang soleh. Solat malam-malam. Baca ayat Allah malam hari, solat di malam hari. Okey? Mereka beriman pada Allah di akhirat. Mereka ajak orang kepada kebaikan, cegah orang pada kemungkaran. Dan mereka segera kepada melakukan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Okey? Jadi mukmin dah. Solihin dah. Muslim pun dah. Darjat keempat dipanggil muttaqin. Muttaqin. Maksudnya ada beza antara orang mukmin dengan orang muttaqin. Tolong baca dia tolong baca boleh Surah Al-A'raf. Boleh. Surah Al-A'raf muka surat 163 ayat 96. Ayat apa Ustaz? 96. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Terima kasih. So Allah kata, kalaulah penduduk kampung itu beriman dan bertakwa. Kenapa asingkan? Kerana mukmin dengan muttaqin ada perbezaan. Kerana mukmin dan muttaqin ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Orang mukmin dia buat amal sungguh-sungguh. Orang bertakwa, orang yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa maksiat. Bukan sekadar benda yang haram. Benda-benda makruh pun kalau boleh dia nak tinggalkan. Apa definisi takwa? Definisi takwa ialah ta'rif dia ayyaj'alal abdu bainahu wa baina rabbih wiqayatan min ghadabihi wa iqabihi wa sakhatihi. Seseorang hamba yang menjadikan antara dia dan antara Allah benteng yang menyelamatkan dia daripada murka Allah, marah Allah dan azab Allah. Takwa ni kita buat benteng kat diri kita agar kita ni tak dapat kemurkaan Allah, tak dapat kemarahan Allah dan tak dapat azab Allah. Itulah takwa. Itu definisi takwa.
Suatu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah tanya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab jawab, "Wahai Umar, pernah tak tuan lalu kat tempat yang banyak duri? Pernah tak tuan lalu kat tempat yang banyak duri?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jawab, "Pernah." Maka Ubay bin Ka'ab tanya Sayyidina Umar, "Apa yang tuan lakukan bila tuan lalu kat tempat banyak duri?" Maka Sayyidina Umar Al-Khattab jawab, "Saya akan jaga diri saya daripada terpijak ataupun terpijak sesuatu duri pun. Saya akan jaga sungguh-sungguh kaki saya supaya tak pijak satu duri, tak pijak langsung mana-mana duri." Maka Ubay bin Ka'ab jawab, "Itulah takwa. Seseorang yang menjaga diri dia daripada melakukan sesuatu dosa pun, itu takwa." Nampak? Jadi orang yang sungguh-sungguh jaga daripada dosa maksiat, itulah orang bertakwa. Habis itu Ustaz, orang bertakwa ni orang tak buat dosa langsung ke? Salah. Orang bertakwa bukan orang tak buat dosa langsung. Orang bertakwa orang yang lepas buat dosa, dia takkan tenang hidup, dia takkan lalu makan, dia takkan lena tidur selagi dia tidak minta taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok definisi ataupun bukan definisi. Tengok ciri-ciri orang bertakwa. Tolong baca Parohana boleh? Parohana surah Ali Imran. Boleh. Ini antara ciri-ciri orang bertakwa. Muka surat 67. Muka surat 67 ayat 133 sampai 135. 67 ayat 133 sampai 135. 135. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampun dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak memutuskan perbuatan dosa itu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Perkataan yang saya nak highlight kat situ, segera. Semula puan, bak segera tu boleh. Saya suka yang bak segera. Dan bersegeralah. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan. Bukan itu. Ayat 135 tadi. 135. Dan orang-orang antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah ayat 135 terus. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka segera mengingat Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Cukup. Dan, itu. Tu point dia. Nampak dia wasiat para anak. Allah kata, syurga disediakan bagi orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Ayat 134. Ciri orang bertakwa. 135. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan maksiat ataupun menzalimi diri mereka, mereka segera mengingati Allah. Maksudnya terus teringat ancaman-ancaman Allah. Terus teringat apa yang Nabi sebut dalam hadis. Terus teringat apa yang Allah warni dalam Quran. Lalu terus minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia orang bertakwa bukan orang tak buat dosa langsung. Orang bertakwa bukanlah orang yang tak buat dosa langsung. Orang bertakwa sebagai manusia mesti tak lepas pada dosa. Dalam sebuah hadis daripada Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku di tangannya, Nabi kata, kalaulah kamu semua tak buat dosa langsung, umat sekarang tak buat dosa langsung, kalaulah berlaku, dan saya Allah Ta'ala akan bagi mati semua, Allah akan ganti umat baru yang akan buat dosa, lalu minta ampun, Allah ampunkan mereka. Maknanya apa? Mustahil manusia tak buat dosa. Walaupun dia ustaz, walaupun dia imam, walaupun dia orang alim, walaupun dia ahli masjid, geng surau, macam-macam lagi lah jawatan agama dia pegang, dia tak akan buat dosa. Yang membezakan seseorang berdosa di sisi Allah adalah reaksi dia lepas dia buat dosa. Tak ada orang tu takwa lepas buat dosa, terus. Itu perkataan terus tadi saya nak. Ada orang dia taubat setelah 20 tahun. Ada orang dia taubat setelah 40 tahun. Ada orang dia taubat setelah seminggu buat dosa baru dia fikir nak taubat. Tak. Yang membezakan seorang pendosa tu di sisi Allah adalah dia punya reaksi setelah dia buat dosa.
Maka orang bertakwa adalah orang lepas buat zalim, lepas buat dosa, terus teringat akan Allah, terus minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu ciri dia. Okey, baik. Masa turun ayat, tolong baca boleh? Muka surat berapa ya? Muka surat 63. Muka surat 63. Muka surat 63. Tolong baca dia. Puan Amirah, tolong baca boleh Puan Amirah? Puan Amirah tolong baca muka surat 63 ayat 102. Ada Puan Amirah? Ada Ustaz? Page 63 ayat 102. 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Okey, terima kasih Puan Amirah. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa. Maksudnya Allah nak manusia tu bertakwa tahap dia 100%, 100% takwa. Bukan takwa tahap biasa, bukan takwa tahap 40%, 60%, 80%. Tak. Allah nak suruh takwa 100%. Maksudnya macam tahap Nabi lah, macam tahap para Nabi lah. Maka sahabat-sahabat bila turun ayat ni semua jadi risau. Semua jadi risau. Kenapa jadi risau? Mana mampu kita nak takwa 100%? Bukan sekadar benda haram, benda makruh pun nak kena tinggal. Bukan sekadar benda makruh, benda sia-sia yang harus pun mereka nak kena tinggal. Sebab orang takwa ni sentiasa takut pada Allah. Jadi bila sentiasa takut pada Allah, boleh bagi masa lama-lama main telefon. Boleh bagi masa lama-lama baca surat khabar. Boleh bagi masa lama-lama tengok TV, tengok bola. Bukan haram pun main telefon, baca surat khabar, tengok bola. Bukan haram pun kan? Kan dosa? Tak haram pun. Perbuatan harus. Memancing, jalan tepi pantai, itu semua harus. Tapi orang takwa sebenarnya takwa pada Allah. Dia tak senang duduk, dia biarkan masa lama-lama tanpa buat sebarang amal. Jadi boleh jadi tahap tu. Maka sahabat-sahabat bila turun ayat ni rasa takut. Kenapa? Takut tak mampu nak jadi takwa 100%. Maka Allah turunkan ayat dalam surah At-Taghabun. Tolong baca Puan Rosnani, boleh? Surah At-Taghabun. Saya cari buku suratnya. Surah At-Taghabun. Okey, muka surat 557. 557 ayat 16. 557 ayat yang ke-16. Boleh tolong baca Puan Rosnani? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri daripada dipengaruhi oleh sifat tamak, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Terima kasih Puan Rosnani. Tengok, bila turun ayat ni sahabat rasa lega sikit. Sebab apa? Allah kata apa? Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Takwa bukan pilihan. Apa maksud bukan pilihan? Takwa ni siapa nak takwa lah, tak nak takwa tak apa. No, takwa bukan pilihan. Takwa tu adalah kewajipan. Takwa tu adalah kewajipan. Nak jadi hafiz Quran, nak jadi alim, nak jadi ulama tu pilihan. Nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Tak nak buat tak apa. Itu dipanggil pilihan. Tapi takwa bukan pilihan. Apa maksud pilihan? Terpulanglah nak takwa tak nak takwa sudah. No, takwa kewajipan. Allah suruh takwa, wajib kena bertakwa. Cuma takwa ada tahap-tahap dia. Allah suruh pertama sekali sebenar-benar takwa, 100% takwa. Allah suruh mula-mula sekali. Jadi sahabat dengar ulama susah. Maka Allah turunkan ayat 16 surah At-Taghabun, takwa sekadar mampu kamu. Ya, Allah tahu kamu tak mampu nak takwa 100%. Tapi janganlah bagi 10%, 20%. Usahalah nak dapat 100 tu. Usahalah nak dapat 100% tu.
Jadi dia dalam ilmu bisnes, target kena besar. Dia punya target kena besar. Memang tak mampu capai target, tapi sekurang-kurangnya kalau dapat 50%, 80% daripada target tu dah untung banyak dah. Jadi kita niat nak takwa tahap mana? Niat nak takwa 100%. Sekarang mana kita mampu, alhamdulillah. Yang tak baiknya apa dia? Tak ada takwa langsung. Tak ada fikir langsung nak jadi orang bertakwa. Tak ada niat langsung nak jadi orang bertakwa. Tu yang tak boleh. Itu yang salah. Sebab tu bukan pertama lah, tahap kita tadi yang kat skrin kan. Tahap yang kita bincang, kita nak capai kat skrin, kita share balik. Mula-mula Muslim, mukmin, solihin, muttaqin. Lagi tinggi, tahap muttaqin tu apa dia? Yang kelima. Imamun lil muttaqin. Contoh tauladan bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya di kalangan orang bertakwa, orang tu takwa dia kena tahap 90% ke atas. Barulah dia boleh jadi contoh kepada orang-orang bawah dia. Takkanlah kita punya takwa tahap 20%, 30%, tiba-tiba kita nak jadi imam, pemimpin kepada orang-orang bertakwa yang lain. Tak kenalah. Sebab tu, tahap yang kelima kat sini, tolong baca ni boleh? Puan Norizan tolong baca boleh, Puan Norizan? Surah Al-Furqan. Ayat ni semua kita baca. Boleh Ustaz. Pertama, dalam bab takwa kita kena minta pada Allah lah. Ada dua doa minta takwa. Pertama, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yang pertama, ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kekayaan hati, kemuliaan diri dan kekayaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku, diriku ini ketakwaannya. Kalau kita type je kat Google, doa minta takwa, keluar kedua-dua doa tersebut. Maknanya apa? Takwa ni kena usaha dan kena minta. Macam mana usaha nak dapatkan takwa? Banyak dengar hadis-hadis Nabi tentang ancaman orang tinggalkan agama, ancaman orang buat dosa. Daripada situ akan datang rasa takut. Kalau tak, dia tak rasa takut pun buat dosa. Tak rasa rugi, tak rasa menyesal pun buat dosa. Okey, baik. Mana tadi? Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, muka surat 366. Boleh ya, Puan Norizan, 366. Boleh Ustaz. Daripada surah Al-Furqan ni, daripada ayat 63 sampai habis, Allah cerita tentang ciri-ciri orang yang ibadur rahman, yang dekat dengan Allah. Antara ciri-ciri ibadur rahman apa dia? Page 366 tu ayat 74. Tolong baca Puan Norizan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum kawan-kawan semua. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ni Imamul Muttaqin ni. Kita bukan sekadar minta jadi orang bertakwa. Kita nak jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Maksudnya apa? Kita nak jadi orang yang takwa tahapnya tertinggi. Bukan takwa biasa-biasa, takwa tahap rendah, tak. Allah tahu kita boleh takwa tahap tinggi. Sebab tu Allah suruh kita takwa 100%. Cumanya kita memang tak mampu 100%. Kita janganlah niat nak takwa tahap 20%, 30%. Niat kita nak takwa 100%. Mungkin tak mampu capai. Okey? Tapi kita akan usaha supaya dapat 100%. Tak dapat 100, dapat 80, 70 pun dah cukup. Baik, cukup bagus. Nampak? Ini tahap yang seterusnya. Jadi bila tengok tahap-tahap macam ni, kita tak boleh ada perasaan apa? Aku ni kira okey lah ni, dah jaga solat, dah tak buat maksiat, dah lama tak buat maksiat, baca Quran kadang-kadang, tahajud pun okey. Okey lah, tak. Kita tak boleh rasa cukup dengan tahap kita sekarang. Kita tak boleh berpuas hati dengan tahap kita sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin tak boleh rasa puas dengan tahap dia, dengan kedudukan dia, sehinggalah ke muncaknya syurga. Selagi tak masuk syurga, selagi tu dia tak boleh rasa aku ni kira cukup lah, aku ni kira okey lah. Tak boleh. Okey. Last sekali, muqarrabin. Tahap ke-7 tadi, muqarrabin. Jadi kalau kita dapat istiqamah sebagai orang mukmin, muslim, solihin, muttaqin, kita istiqamah sungguh-sungguh sampai kita mati dapat jaga perkara tersebut, maka kita akan capai tahap tertinggi, muqarrabin. Kat mana muqarrabin? Okey, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Tolong baca dia Puan Izawani, surah Al-Waqi'ah. Kat mana Waqi'ah ni?
Kat dunia ni kita tak tahu macam mana ciri-ciri muqarrabin. Sebab muqarrabin adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Di mana? Syurga nanti baru kita tahu kita muqarrabin ke tak muqarrabin, tunggu ke akhirat. Tengok page 534. 534 surah Al-Waqi'ah. Okey. Ayat 8, 9, 10, 11, 12. Boleh Puan Izawani? 8, 9, 10, 11. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Dan golongan yang ketiga pula ialah orang yang paling dahulu dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka menetap di dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Terima kasih Puan Izawani. Jadi nak dapat orang muqarrabin macam mana? Nak jadi orang muqarrabin, ayat yang ke-11 tu ada perkataan muqarrabin kan? Cara nak jadi orang muqarrabin kena ada ciri-ciri yang ayat ke-10. Apa ciri ayat ke-10? Semula baca Puan Izawani ciri ayat ke-10. Boleh tak Puan Izawani baca semula? Beriman. Dan golongan yang ketiga pula ialah orang yang paling dahulu dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Okey. Ada 3 golongan. Kiri, kanan. Kiri tak baik lah. Kanan baik, betul kan? Kiri, golongan kanan, golongan yang baik. Kiri tak baik, kanan baik. Ada satu lagi golongan ketiga dia panggil as-sabiq was-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun ni apa tu? Foremost. Orang yang bukan sekadar buat baik tapi nak jadi nombor satu dalam segala kebaikan. Dalam segala kebaikan dia tak jadi orang yang paling awal, paling nombor satu. Bab semayang dia nombor satu. Bab mengaji dia nombor satu. Bab solat tahajud dia nombor satu. Orang yang foremost ni mendahului dalam segala kebaikan, dia layak jadi muqarrabun. Kita buat baik alhamdulillah, tapi adakah kita jadi orang yang mendahului dalam segala kebaikan? Itu yang point dia. Tengok kat skrin saya share je lah apa yang dibaca tadi. Yang kita nak dapat sekarang ni muqarrabun tahap tertinggi. Jadi salah satu cara nak dapat dia, tengok ni kat skrin. Ni kita nak jadi ayat 11. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, ayat 11 ayat 12. Mereka itulah orang-orang didekatkan dengan Allah dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi nak dekat dengan Allah yang penuh dengan nikmat, kena ada sifat as-sabiqun. Apa tema as-sabiqun? Mendahului dalam segala kebaikan. Kita nak jadi nombor satu dalam segala kebaikan. Kalau solat Jumaat tu nak duduk sah depan sekali. Kalau solat Jumaat tu nak datang sebelum orang azan Jumaat lagi. Itu maksud sabiqun. Datang lepas habis khutbah solat Jumaat, sah juga solat Jumaat, dapat pahala solat Jumaat. Tak berdosa pun. Tetapi kita nak jadi orang sabiqun ni adalah orang yang mendahului dalam segala kebaikan. Umat Nabi, kita ni, pewaris Quran, terbagi pada 3 kategori. Kita ni ada 3 kategori. Kat mana 3 kategori kita? Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah boleh? Page 439 tak silap saya. 438. Kita ni terbagi, umat Islam ni bukan orang kafir ni. Orang Islam terbagi pada 3 kumpulan. Page 438 ayat 32. 438 ayat 32. ayat 438. Ayat 32. 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan yang besar. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Allah wariskan Al-Quran pada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Kita semua pewaris Al-Quran. Kita mewarisi Al-Quran daripada Nabi SAW. Orang kafir, patutnya mereka mewarisi, tapi mereka tak nak masuk Islam, mereka tak mewarisi Al-Quran daripada Nabi. Kita yang Islam ni mewarisi Al-Quran daripada Nabi.
Cuma di kalangan kita ada 3 kategori. Pertama, orang yang menzalimi dirinya. Dia Islam, tapi dia buat dosa, buat maksiat, dia relax. Golongan kedua, muqtasid, pertengahan. Kadang-kadang semangat buat baik, jadi baik. Bagi perasaan nak buat dosa, dia buat dosa. Itulah hidup dia. Ada masa buat baik, buat baik. Ada masa buat dosa, buat dosa. Ini bahaya. Okey? Yang lagi bahaya nombor 1 tadi. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, foremost in good deed. Mendahului dalam segala kebaikan dengan izin Allah. Cepat nak buat baik, cepat nak buat segala amal. Tahu je sunat buat perkara ni, terus nak amalkan. Belajar je doa yang baru belajar ni, terus nak amalkan. Dia tak kata nantilah aku amal doa tu, nantilah aku amalkan doa tu. Tak. Orang yang mendahului dalam segala kebaikan, maka orang ni Allah kata zalika huwal fadlul kabir. Jadi tadi perkataan dia sabiqun as-sabiqun kan, sekarang sabiqum bil khairat, foremost in good deed, ayat 32 tu. Jadi kita nak dapat muqarrabun, bukan sekadar bertakwa, bukan sekadar salihin. Nak jadi muqarrabun, kena jadi orang yang sungguh-sungguh nak jadi nombor 1 dalam buat kebaikan. Bukan nak nama, bukan nak kemasyhuran, bukan nak pujian, tapi nak jadi muqarrabun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, selesai. Sama ayat baru. Kita sekarang, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Al-An'am. Okey, muka surat 145 ayat 133. Muka surat 145 ayat 133. Okey, wa dan Rabbuka Tuhanmu, Al-Ghani, Maha Kaya. Al-Ghani, Maha Kaya. Zu, mempunyai. Rahmah, kasih sayang. Rahmah, kasih sayang. In, jika. Yasha', dia mahu. Yasha', dia mahu. Dalam bracket tulis nescaya. Yuzhibukum, dia akan menghapuskan kamu. Yuzhibukum, dia akan menghapuskan kamu. Wa, dan yastakhlif, dia akan menggantikan kamu. Yastakhlif, dia akan menggantikan kamu. Yastakhlif, dia akan menggantikan saja. Min daripada ba'dikum, sesudah kamu. Ba'dikum, sesudah kamu. Ma, apa yang. Yasha'u, dia mahu. Yasha'u, dia mahu. Okey, terjemah yasha'u, dia mahu. Kama, sebagaimana. Ansha'akum, dia menjadikan kamu. Ansha'akum, dia menjadikan kamu. Min, daripada. Zuriyat. Qaumin, kaum. Akharina, yang lain. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Aliza. Ayat kita sekarang 33 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Dan setelah kamu musnah, dia akan menggantikan dengan sesiapa yang dia kehendaki. Sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan kaum yang lain. Okey, terima kasih Puan Aliza. Apa makna ayat ni? Ayat ni adalah kesinambungan daripada ayat sebelum ni. Allah kata Allah boleh balas siapa yang buat jahat pada dia, dan Allah boleh memberi manfaat ganjaran pada orang yang mentaati dia. So bila Allah kata Allah boleh balas orang yang kufur pada Allah, orang yang derhaka pada Allah, Allah boleh beri balasan. Soalannya, zaman Nabi dan zaman sekarang samalah. Berapa banyak orang kafir, berapa banyak orang musuh Islam, berapa banyak orang musuh Nabi, musuh Quran, tapi masih boleh hidup. Masih boleh hidup macam biasa, masih makan, minum, tidur, berjalan macam biasa. Berapa ramai orang Islam yang tahu wajib solat, tapi tak solat. Berapa ramai orang Islam yang tahu wajib bayar zakat, wajib puasa, tapi tak puasa, tak bayar zakat. Soalannya, kenapa mereka Allah tak binasakan?
Kenapa Allah Ta'ala tak azab mereka? Kenapa Allah tak bagi musibah, kehancuran pada mereka? Itu soalannya, maka ni jawapannya. Allah suruh orang semayang tapi orang tak semayang. Kenapa Allah tak azab? Kenapa Allah tak bagi bala bencana pada orang kafir yang musuh Islam, musuh Nabi? Ni jawapannya. Allah Maha Kaya lagi mempunyai rahmah belas kasih sayang. Allah Maha Kaya maksudnya apa? Allah tak berhajat langsung pada amalan-amalan kita. Kita ada syarikat. Bawah kita ada 50 pekerja. Katakanlah 50 pekerja tu mogok tak nak buat kerja. Efek tak kita punya syarikat? Efek tak? Efek. Kita orang kaya lah, kita jutawan. Okay, kita ada syarikat besar. Orang kita ada 50 orang bekerja. Pekerja tu mogok tak nak buat kerja. Akan beri kesan tak pada syarikat kita? Akan beri kesan. Barang tak siap, tak ada orang nak bungkus, tak ada orang nak pack, nak hantar jawab post, contoh. Efek. Allah, dia suruh manusia beramal. Dia suruh malaikat-malaikat beramal. Katakanlah manusia dan malaikat semua tak nak beramal. Ada tak efek pada Allah Ta'ala? Tak ada efek pun. Allah tak kisah pun. Malaikat tak nak beramal, manusia tak nak beramal. Allah tak kisah pun. Itu makna kaya. Apa makna kaya? Tidak berhajat pada apa dan sesiapa. Allah cipta manusia, Allah cipta langit bumi. Allah perlu tak pada langit bumi? Tak perlu. Itu makna dia kaya. Allah cipta bulan, bintang, matahari. Allah perlu tak pada bulan, bintang, matahari? Tak perlu. Itu makna dia kaya. Allah cipta malaikat. Allah ciptakan makhluk-makhluk jin, Nabi. Allah perlu tak? Tak perlu. Itu makna Allah Maha Kaya. Dan Allah suruh manusia beramal. Allah suruh malaikat beramal. Allah suruh jin beramal. Soalannya, Allah perlu tak pada amalan-amalan kita? Allah tak perlu. Jadi, kalaulah manusia langsung tidak beramal, Allah Ta'ala langsung tidak ada efek. Itu maksud Allah Maha Kaya. Tak adalah kata kalau Allah Ta'ala ni bila ramai manusia tak semayang, Allah jadi lemah. Ramai manusia semayang, Allah jadi kuat. Tak, Allah Maha Kaya. Maksud Allah Maha Kaya, Allah tak perlu pun pada amalan-amalan kita. Okey? Yang kedua, dalam ayat ini, Allah kata Allah mempunyai rahmah, belas kasihan, belas kasih sayang. Kenapa Allah cakap macam tu? Allah mempunyai rahmah, belas kasihan, belas kasih sayang. Kerana Allah SWT nak beritahu, kalau Allah tak ada rahmah, tak ada belas kasih sayang, orang kafir ni Allah Ta'ala takkan bagi mereka senang sesaat pun. Orang kafir ni, Allah tak akan bagi mereka senang sesaat pun. Mereka musuh Allah, musuh Nabi, musuh Quran, musuh Islam. Allah Ta'ala masih lagi bagi hidup, Allah masih lagi bagi azab. Sebab apa? Allah Ta'ala tu Zur Rahmah, mempunyai rahmah, kasih sayang, mengatasi kemurkaannya. Ya, Allah murka, Allah marah, Allah benci orang yang tak semayang, yang tak puasa, kafir, Allah benci. Tapi kenapa Allah tak azab lagi? Kenapa Allah Ta'ala tak beri musibah lagi pada mereka? Sebab kasih sayang Allah lagi tinggi pada kemurkaan Allah. Orang kafir, kan? Orang kafir yang mengatakan Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah punya murka pada mereka sampai tahap apa tu? Allah punya nak marah, murka pada mereka sampai tahap kalau Allah lepaskan marah, apa jadi? Kalau lepaskan marah pada mereka. Tolong baca dia, Puan Aminah, tolong baca balik Puan Aminah. Surah Maryam. Cuba tengok, Allah punya benci, Allah punya marah pada orang kafir yang katakan Allah ada isteri, Allah ada anak. Kalau Allah lepas marah dia, apa berlaku? Muka surat 311. 311. Ayat 88 sampai 92. 88. Ayat 8 lah. 311 Ustaz. Ya, 311. Ayat 88 sampai 92. Muka surat 311. 311. Ayat 88. Apa ni? Oh ni Ustaz, betul. 88 hingga 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, iaitu Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung Ghana runtuh kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Okey. Terima kasih Puan Aminah. Allah punya nak marah. Allah marah pada orang berzina, berjudi, minum arak. Semua Allah marah kan? Tapi yang Allah paling nak marah pada orang yang mengatakan Allah ada anak, ada isteri, ada partner, ada sekutu. Ni Allah paling marah. Allah Ta'ala paling marah. Punya tahap nak marah Allah Ta'ala. Allah kata apa? Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung pecah. Sebab apa? Dia orang kata Allah Ta'ala ada anak. Allah punya marah. Waktu Nabi sebut dalam sebuah hadis daripada Imam Bukhari, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi kata, ma ahadun asbaru ala adhan yasma'u sami'ahu minallah. Tidak ada seseorang pun yang lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara yang dia dengari. Kita orang cakap macam-macam, kena sabar tak? Orang cakap kita jahat, orang cakap kita tu, kita ni, kena sabar tak? Kena sabar. Tetapi tidak ada siapa yang lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara yang dia dengari. Tengok kat skrin hadisnya. Tengok kat skrin daripada Imam Bukhari. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar atas perkara yang disakiti, yang didengarinya daripada Allah. Yad'una lahul walad, mereka mendakwa Allah ada anak. Dalam keadaan mereka mendakwa Allah ada anak, Allah sakit hati, tak marah. Tapi Allah masih bersabar. Dalam keadaan marah tu, Allah masih lagi summa yu'afihim wa yarzuquhum. Allah bagi mereka kesihatan dan Allah masih bagi rezeki pada mereka. Itulah tak sabar paling tinggi. Kita marah kat orang, kalau kita berkuasa, kita mungkin guna kuasa kita untuk binasakan orang tu. Kita marah kat seseorang, kalau kita ada kuasa, kan, kita akan gunakan untuk binasakan orang tu. Tapi kalau kita marah kat orang, kita tak ada kuasa, kita tak mampu, kita diam je lah. Paling teruk jumpa bomong siang. Macam tu. Allah nak marah kat seseorang, Allah boleh tak lepas marah dia? Boleh. Allah boleh tak binasakan dia on the spot? Boleh. Tapi Allah punya penyabar, Allah punya penyayang, Allah masih lagi tak mengazab dia. Bahkan dalam masa sama, dalam masa yang dia orang menyakiti Allah, menyakitkan Allah, kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah masih lagi bagi mereka rezeki. Allah masih lagi bagi mereka afiah, kesihatan. Itu tanda bersabarnya Allah Ta'ala. Itu tanda Allah Ta'ala tu rahmah. Baik. Allah SWT, dia memberi keampunan, dia kasih sayang. Lalu dia pun meletakkan nama dia pengampun penyayang. Betul kan? Dalam masa yang sama, Allah juga dia mengazab. Dia azab orang teruk-teruknya ke akhirat. Dia seksa orang teruk-teruknya ke akhirat. Dia bakar orang teruk-teruk ke akhirat. Tapi pernah tak Allah menamakan diri dia pengazab, penyeksa, pembakar? Pernah tak Allah menamakan diri dia pengazab, penyeksa, pembakar? Ya, Allah mengazab orang dalam neraka, Allah seksa orang dalam neraka, Allah bakar orang dalam neraka. Tapi pernah tak Allah menamakan diri dia dengan nama-nama tersebut? Tak pernah. Kenapa tak pernah? Kerana Allah nak beritahu sifat penyayang dia, pengampun dia lagi luas berbanding pengazab, penyeksa, pembakar tadi. Seorang ayah, contoh soalan, seorang ayah dalam setahun tu, dia tak pernah marah anak dia. Dia tak pernah watan anak dia dalam setahun tu. Apa anak dia nak, apa anak dia ajak, ke mana anak dia ajak, semua dia ikut. Hari cuti anak dia nak beli makanan, dia beli makanan. Makanan-makanan yang selain yang biasa makan hari-hari lah. Nak KFC ke, nak McDonald ke, nak pizza ke, dia beli hari cuti. Anak dia ajak pergi pantai, dia pergi pantai. Anak dia ajak pergi taman permainan, dia bawa pergi taman permainan. Tapi dalam setahun tu 2 kali ayah dia watak anak dia. Teruk lah ayah dia watak anak dia guna getah paip. Contoh, marah sangat ke anak dia, ada watak anak dia guna getah paip. Berbigat punggung anak dia, kena getah paip. Kali kedua dia watak guna hanger. Berkesan kat betih anak dia guna hanger. Setahun tu 2 kali ayah dia buat macam tu. Dia boleh tak kita kata ayah ni garang?
Ayah ni kaki pukul. Ayah ni suka rotan anak. Sifat ayah ni garang, bengis, cepat naik angin, kaki pukul. Boleh tak panggil ayah tu macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Tapi dia rotan teruk anak dia. Cuma ayah dia mungkin tegas lah. Mungkin dalam sesuatu hal, mungkin ayah tu terpaksa tegas. Okey. Tapi dia pernah rotan anak dia. Layak tak dia panggil? Hot temper. Tak layak. Tak. Kerana apa? Ayah tu, kita boleh panggil dia kaki pukul, cepat marah, kaki naik angin. Macam mana? Kalau setiap minggu 2-3 kali rotan anak. Setiap minggu tu 2-3 kali rotan anak dia. Jadi dalam setahun kalau kira-kira lebih pada 200 kali anak dia kena rotan. Contoh. Baru boleh panggil ayah ni kaki rotan. Kaki rotan orang, kaki pukul anak, kaki marah anak, boleh panggil macam tu. Sebab banyak kali berlaku. Allah Ta'ala punya banyak dosa kita buat, berapa kali baru Allah balas? Punya banyak dosa kita buat, kita kira dosa kita sendiri, Allah bagi sakit sekali-sekala, Allah bagi masalah kewangan sekali-sekala, Allah bagi masalah family sekali-sekala. Jadi layak tak kita panggil Allah ni pembalas kejahatan manusia? Tak. Kerana apa? Banyak masa kita buat salah, tapi Allah masih lagi curahkan kasih sayang pada kita. Sebab tu Allah tak menamakan diri dia dengan nama-nama pengazab, pembakar, penyeksa. Sedangkan Allah buat perbuatan tu. Allah azab manusia, Allah bakar manusia, Allah seksa manusia ke akhirat, betul kan? Tapi Allah tak menamakan dengan panggilan diri dia dengan nama tersebut. Sebab apa? Allah Ta'ala bukanlah jenis sikit-sikit azab, sikit-sikit bagi seksa, sikit-sikit bagi balasan. Tak, rahmat Allah luas. Allah bagi masa panjang pada orang yang kufur pada dia untuk fikir, untuk renung, untuk kembali pada Allah. Kita buat dosa maksiat, Allah tahu. Allah bagi tempoh berapa lama untuk kita taubat. Kita tak taubat lagi. Tapi Allah masih lagi bagi kita hidup rezeki macam biasa. Tengok surah apa ya? Ni saya nak tunjuk yang Allah Ta'ala tidak menamakan diri dia dengan nama-nama tersebut. Surah apa ya? Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Tolong baca dia Puan Nuraini Bahrum boleh? Puan Nuraini Bahrum tolong baca surah Al-Hijr. Saya cari muka suratnya. Okey, muka surat 264. Muka surat 264. Ayat 49-50. Boleh Puan Nuraini Bahrum? Ada? Kena ambilkan dulu Puan Nuraini. Okey Ustaz. Ayat 49 dan 50. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Terima kasih Puan Nuraini. Simple je. Allah sebut dia tu pengampun, penyayang. Ayat 50, dia tak kata aku juga pengazab, aku juga penyeksa, aku juga pembagar. Dia tak kata macam tu. Dia kata aku ni pengampun, penyayang, tapi dalam masa yang sama azab aku pedih. Apa maksud dia? Allah tidak menamakan diri dia pengazab, penyeksa, pembakar. Kerana apa? Sifat besar Allah yang mengatasi adalah sifat kasih sayang. Bukannya Allah Ta'ala ni garang, bekeng, sikit-sikit nak azab, sikit-sikit tak. Bila kat akhirat orang kena bakar dalam neraka, kat akhirat orang yang dimasukkan dalam neraka, dia tak boleh kata Allah Ta'ala ni pengazab, Allah Ta'ala ni penyeksa, Allah Ta'ala pembakar. Tak, sebab apa? Kat dunia Allah Ta'ala dah bagi kita cukup masa untuk kita taubat, mengucap 2 kalimah syahadah. Buat apa lagi? Banyak masa. Kita tak guna masa tersebut. Tolong baca boleh Amrin tolong baca muka surat 438. Allah tanya kat akhirat. Page 438 ayat 37. 438 ayat 37. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan. Lalu Allah menempelak mereka, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran oleh itu. Rasalah azab seksa
kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Terima kasih. Tengok Allah kata, orang dalam neraka minta nak keluar balik, nak beramal soleh, dia nak beramal bukan macam masa dia hidup dulu. Maka Allah kata, dulu bukan kat dunia, bukankah kami telah bagi kamu tempoh masa, kami lanjutkan umur kamu. Masa tempoh masa tu nak taubat, cukup sangat masa. Nak kembali pada Allah, cukup sangat masa. Berapa ramai orang masa tu sempat taubat sebab kembali pada Allah. Tapi kamu tak nak juga. Maka ke akhirat nanti, orang kafir tak boleh bagi alasan Allah Ta'ala tak bagi peluang, tak bagi ruang, tak bagi tempoh masa. Tak ada. Allah bagi banyak masa, 60 tahun, 70 tahun, tak cukup ke nak taubat? Tak cukup ke nak beramal soleh? Tak cukup ke nak kembali pada Allah? Ke akhirat dah masuk neraka baru nak kembali pada Allah. Itu maksud Allah Maha Kaya, mempunyai kasih sayang. Okey, baik. Kemudian Allah kata apa lagi dalam ayat ni? Kalaulah dia mahu, kalaulah Allah nak, nescaya sekelip mata Allah hancurkan kamu. Sekelip mata Allah binasakan orang yang kufur pada Allah, sekelip mata Allah binasakan orang yang durhaka pada Allah. Sebagaimana Allah boleh buat orang banjir zaman Nabi Nuh mati, sebagaimana Allah boleh buat orang kaum Ad mati dalam sekelip mata, dalam masa tak sampai 1 hari Allah binasakan mereka. Allah boleh buat kaum Nabi Lut mati semua sekali. Allah boleh buat, macam tu juga Allah boleh buat pada kamu. Kalau dia nak, dia buat pada kamu. Tapi dia tak buat, kenapa? Sebab dia Dzur Rahmah. Dia mempunyai kasih sayang lebih daripada sifat murka dia, marah dia kepada manusia. Okey. Ayat ni, kalau manusia cakap, dia jadi sombong. Saya ada syarikat, orang bawah saya tak suka saya, semua. Jadi saya kata apa? Tak suka, keluar, berhenti semua. Bawah saya 50 orang, syarikat saya bawah 50 orang. Saya kata apa? Kalau tak suka kerja dengan saya, berhenti semua. Diorang pun semua 50 orang tu semua berhenti. Lepas 50 orang tu semua berhenti, adakah dalam masa 1 hari, 2 hari, saya boleh dapat balik bekerja 50 orang? Tak boleh. Nak cari bekerja dalam masa 1 hari, 2 hari, 50 orang, boleh tak? Tak boleh. Lepas saya halau semua bekerja saya 50 orang tu, saya jadi kelang kabut. Saya lah kena buat semua, daripada kerja bawah sampai atas sekali saya kena buat dalam masa nak dapat bekerja baru. Jadi susah tak hidup saya? Susah lah. Masa marah tadi tak fikir. Masa marah tadi belagak, sombong. Jadi saya kata apa? Nak berhenti. Tengok-tengok semua staff berhenti. Ataupun pasangan. Contoh, suami ni dia rasa dia bagus, dia rasa dia handsome, dia rasa dia duit banyak. Dia kata apa? Dia isteri dia nak pergi lah. Aku tak kisah pun kau tak ada dalam rumah tangga aku. Aku boleh cari orang lain. Oh, sombong. Suami isteri dia lari sungguh. Contoh. Dia mula kelang kabut. Nak uruskan rumah, nak uruskan anak, nak urus segala ABC sampai Z. Mula pening kepala. Sombong sangat masa halau. Sombong sangat masa cakap. Rasa tak perlu, boleh cari lain sekejap, sekelip mata. Tengok 5-6 tahun tak akan kahwin lagi pada muka. Contoh. Manusia kalau cakap macam ni sombong. Sebab manusia berhajat satu sama lain. Allah cakap dengan jelas, kalau dia nak, dia boleh matikan kamu semua sekarang, dan sekelip mata dia boleh ganti kaum yang baru. Sebagaimana kamu, dia datang ke umat yang baru setelah dia mati ke umat sebelum kamu. Manusia cakap macam ni dikira sombong. Allah SWT cakap macam ni, Allah tak dianggap sombong. Kerana apa? Memang ya pun Allah tak berhajat pada kita. Memang ya pun Allah boleh binasakan kita, dan memang ya pun Allah boleh ganti kita dengan manusia yang baru ataupun makhluk yang baru. Ayat macam ni banyak kali Allah sebut dalam Quran. Untuk tunjuk yang dia tak berhajat pada kita, yang dia anytime boleh matikan kita, ganti makhluk yang baru selain kita. Allah tak sebut, tengok Allah sebut dia akan gantikan selepas kamu apa yang dia mahu. Maksudnya macam ni. Tak semestinya kita ni mati, Allah matikan kita, Allah nak ganti manusia juga untuk beribadat pada Allah. Tak, Allah boleh ganti binatang. Allah boleh ganti makhluk-makhluk lain selain manusia, selain jin untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Manusia tak nak berdakwah, Allah boleh suruh guna burung untuk berdakwah. Allah boleh guna binatang-binatang untuk berdakwah. Orang Islam semua sibuk, tak ada masa nak berdakwah. Orang Islam semua sibuk, cari duit, tak ada masa nak ajak orang buat baik. Allah tak kisah. Allah ganti, Allah pilih orang kafir, mana-mana orang kafir masuk Islam, belajar Islam sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh berdakwah, ajak orang kafir yang masuk Islam. Lagi bagus pada kita. Ramai tak hari ni? Soalan, ramai tak hari ni mu'allaf yang lebih bagus ajak orang masuk Islam banding kita yang dah lama Islam ni? Ramai tak? Ramai Ustaz. Ramai? Salah satunya ialah Ustaz Rabi. Tak apa?
Ustaz Rabi, tak silap saya lah, tapi nama Islam saya tak tahu, tapi nama dia dulu ialah Rabi apalah macam tu. Oh, Farid Ravi. Farid Ravi lah kan? Tak pastilah Ustaz, tapi saya tahu Rabi. Ustaz Datuk Farid Ravi, betul lah tu. Ramai lagi Ustaz Firdaus Wong. Ramai lagi lah Ustaz-Ustaz mu'alaf yang dulunya kafir, minum arak, makan khizi. Allah bagi taufik masuk Islam. Lepas masuk Islam, mereka sungguh-sungguh berdakwah. Kita adalah nama Islam, berapa ramai orang masuk Islam kat tangan kita? Mungkin tak ada, mungkin ada seorang dua. Tapi mu'alaf tu baru 5 tahun Islam. Baru 10 tahun Islam. Tapi di tangan mereka dah ada belah-belah orang masuk Islam. Maksudnya apa? Kalau orang Islam tak nak belajar agama sungguh-sungguh, orang Islam tak nak berdakwah sungguh-sungguh, Allah tak kisah pun. Allah boleh pilih orang lain yang dulu kaki jahat, kaki disco, kaki black-black, masuk Islam jadi lagi bagus pada kita. Memang Allah boleh buat. Memang Allah boleh buat. Kita sebelum ni ada staff-staff yang kita ada syarikat kita besar. Kita ada staff-staff yang ada kualiti yang mahir, yang hebat dalam buat kerja. Kita semua ingat, kita kata ada staff-staff. Nak berhenti-berhenti pun tak kisah pun. Semua staff kita yang hebat tadi, yang berkemahiran tadi semua berhenti. Jadi kita nak buat semua kerja. Nak cari staff baru, nak suruh pakai pekerja Bangladesh. Nak buat kerja macam staff kita. Belum tentu dapat buat. Jadi kita akan menyesal lepas halau semua staff-staff kita. Sebab apa? Kita berhajat pada mereka sebenarnya. Allah tak berhajat. Banyak tempat Allah sebut ayat macam ni. Contoh dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Tolong baca Parana surah An-Nisa boleh? Muka surat 99 ayat 133. 99, 33. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah menghendaki, nescaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Kemudian didatangkannya umat lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha berkuasa melakukan sedemikian. Terima kasih Puan Rohana. Kalau dia nak, dia binasakan kamu. Dan Allah boleh ganti umat yang lain. Manusia ke binatang ke, Allah boleh ganti. Maknanya apa? Allah tak berhajat pun pada kita. Allah tak kisah pun kalau kita tidak beramal. Allah suruh orang Islam pergi perang. Masa kes peperangan Tabuk, ada orang Islam yang berat punggung, tak nak pergi perang. Sayang dunia, cinta dunia, tak nak pergi perang. Allah turunkan ayat. Okey? Tolong baca ayat dia, Puan Amirah boleh? Puan Amirah. Muka surat 193. Ni dalam bab perang. Orang Islam yang berat punggung tak nak pergi perang, Allah kata apa? Muka surat 193 ayat 38-39. Ada Puan Amirah? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah kamu untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Apakah kamu merasa puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat, iaitu untuk berperang, nescaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantikannya, iaitu kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Puan Amirah. Kalau kamu tak nak pergi perang, Allah kata pada orang Islam lah, yang sayang dunia, sayang kebun, sayang bisnes, sayang perniagaan, tak nak pergi perang, Allah kata apa? Allah akan azab kamu. Apa cara dia? Allah akan buat orang kafir menindas kamu, orang kafir mengatasi kamu, kamu hilang segala-galanya. Dan Allah akan gantikan kaum yang lain selain kamu. Kaum yang lain yang mana lebih sayang agama pada kamu, lebih cinta agama pada kamu, yang lebih sungguh-sungguh berdakwah banding kamu. Dan Allah tak ada efek sikit pun kalau kamu malas pergi perang. Allah tak ada efek sikit pun kalau kamu malas pergi perang. Memang ya pun Allah boleh buat. Kalau orang Islam ni semua tak nak pergi perang, sayang dunia, takut mati, Allah pilih orang kafir yang dulunya jahat, masuk Islam, jadi sungguh-sungguh berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Ayat macam ni, kalau diucapkan oleh manusia, tu tanda dia sombong. Allah Ta'ala tak. Ayat macam ni, kalau diucapkan oleh manusia, tu tanda dia ada kibir dalam hati. Manusia kalau cakap macam ni, dia cakap kat pasangan dia, dia cakap kat anak-anak dia. Dia kata apa kat anak-anak dia? Dia kata tak suka ayah, tak apa, keluar pada rumah ayah tak kisah pun. Cuma cakap macam tu kat anak dia. Dia rasa dia boleh hidup tanpa anak-anak. Betul lah, masa dia tengah muda, tengah sihat, tengah kuat, memang dia rasa tak perlu pada anak-anak.
Nanti sampai tahap dia dah uzur, tak boleh drive, nak berjalan tak larat. Masa tu baru dia tahu perlu juga pada anak ni. Anak boleh hantar pergi klinik. Anak boleh tolong uruskan bertiga perkara. Dulu masa sihat, masa kuat, masa ada duit banyak, jadi dia rasa tak perlu pada anak-anak semua. Dia halau semua anak-anak dia. Sombong tak ayah macam ni? Sombong kan? Bila dia dah tua, tak larat, barulah tahu, oh anak dia ni walaupun tak cerdik tapi boleh guna masa dia tua. Boleh tolong tukar paper, boleh tolong buat pergi klinik ambil ubat, boleh tolong tu, tolong ni. Ya, baru dia rasa masa tu. Sebab apa? Dia dah tua tak larat. Masa tengah kuat, masa tengah sihat, tak perlu. Halau macam tu je anak-anak. Contoh. Jadi manusia kalau cakap macam ni, dia panggil apa? Kibrun. Apa maksud kibrun? Sombong. Plural bagi kibrun, kibriya. Plural bagi kibrun adalah kibriya. Allah Ta'ala ada sifat ni. Bukan kata Allah sombong, tak. Kebesaran, rasa besar, rasa kuat, rasa mampu, Allah Ta'ala dia. Manusia, kibrun maksudnya apa? Dia rasa kuat, dia rasa mampu sebab dia duit banyak, dia sihat lagi, dia rasa ramai orang suka dia lagi. Contoh. Jadi dia halau lah semua anak-anak dia halau isteri dia. Sebab dia rasa boleh hidup. Masa dia tengah rasa kuat, sihat, mampu. Lepas dia tua, barulah dia tahu, Allah, bagus juga ada isteri rupanya. Walaupun isteri tu ada kekurangan. Bagus juga ada anak-anak ni rupanya, walaupun anak-anak tu ada kekurangan. Masa tu baru dia sedar. Allah Ta'ala, tengok tolong baca dia surah apa ya. Saya nak tunjuk kibriya ni. Puan Rosnani, tolong baca Puan Rosnani. Surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Muka surat 502. 502, ayat last sekali, ayat 37. Ayat surah atas, bukan surah bawah. Surah atas, 37. 502 Ustaz. Ya, 502. Ayat terakhir surah Jasiyah. Tapi bukan ayat bawah sekali. Ayat yang surah atas. Ayat 36, ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Okey, terima kasih Puan. Terjemah dia keagungan. Besar, hebat, kuat. Itu maksud kibriya. Ayatnya dalam bahasa Arab, walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Dialah paling besar, paling agung kat dunia, di makhluk, bagi makhluk-makhluk di dunia, dan dialah yang paling besar bagi paling agung di makhluk-makhluk kat langit. Ya, Allah tak apa sifat macam tu. Allah kata aku nak bunuh, aku bunuh. Aku rasa tak perlu, aku buang. Allah tak apa sifat macam tu. Memang dia mampu pun. Manusia tak jadi sifat macam ni. Dia rasa dia kuat, dia rasa dia tak perlu. Nanti bila datang time dia menyesal, barulah dia rasa Allah perlu juga ada anak. Walaupun anak-anak tu tak baik. Perlu juga ada isteri, walaupun isteri tu ada kekurangan. Masa tengah muda, tengah sihat, dia halau sebab rasa tak perlu. Nanti bila dia tua, dia rasa Allah perlu punya ada anak dan isteri di sisi. Contoh. Nak beritahu manusia tak boleh ada sifat macam tu. Allah memang dia ada sifat macam tu sebab memang tak perlu pada kita. Dia boleh binasakan kita sekelip mata dan dia boleh ganti orang baru, ganti makhluk baru sekelip mata yang jauh lagi baik pada kita. Betul Allah kata sebelum Nabi wafat Allah turunkan ayat. Sebelum Nabi wafat Allah turunkan ayat. Allah nak beritahu pada Nabi lepas Nabi wafat akan ada orang murtad. Akan ada orang murtad. Tolong baca Puan Norizan surah Al-Ma'idah. Allah kata apa pada orang nak murtad tu? Nak murtad lagi Aku boleh ganti orang bagus jauh, aku boleh ganti orang baru yang jauh lagi bagus pada kamu. Ustaz, nak tanya yang kibriya ni salah satu yang tadi Ustaz cakap yang paling besar, yang agung. Boleh ke kita sebut ataupun macam ego ke apa? Boleh ke Ustaz? Lebih kurang. Contoh. Daripada perkataan kaf bara ni tambah ta kat depan, jadi takabur. Sombong, ego, belagak. Sifat tu sifat Allah. Cuma kita kata Allah sombong, ego, belagak tu macam tak sesuai lah. Tak ada adab lah kan dengan Allah. Baik. Manusia ni kenapa dia rasa sombong, belagak? Dia rasa tak perlu pada kawan-kawan, tak perlu pada jiran-jiran. Sombong lah. Dia rasa dia boleh settle semua benda seorang-seorang. Manusia, kalau ada sifat, tak perlu pada isteri, tak perlu pada anak-anak, tak perlu pada adik-beradik. Sebab apa? Dia kaya. Dia panggil apa tu Puan Norizan? Manusia kalau sifat macam tu. Takabur. Allah, dia tak perlu pada makhluk, tak perlu pada malaikat, tak perlu pada Nabi, tak perlu pada orang lain kita. Kibriya. Cuma tak sesuai lah nak kata Allah tu ego, sombong, takabur. Tak sesuai lah cakap macam tu. Maksudnya sifat besar diri,
rasa kuat, rasa hebat, rasa tak perlu pada sesiapa, tu sifat Allah. Ya, sifat Allah. Manusia kalau ada sifat macam tu, sombong, ego, Allah tak suka. Boleh? Okey. Boleh Ustaz. Surah apa tadi saya sebut? Maidah. Maidah. Muka surat 117. 117 ayat 54. Ni untuk kita ni. Ayat ni turun untuk orang Islam yang dia nak murtad. Maka Allah turunkan ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad iaitu keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Okey. Oh, ayat ni untuk manusia Ustaz Oh, untuk orang beriman. Untuk semua manusia lah. Untuk semua. Okey, baik Ustaz. Maksudnya, Allah kata apa pada manusia? Nak murtad lagi. Tak kisah pun. Nak murtad lah. Kita cakap kat orang, cakap kat staff kita, nak berhenti lah. Berhenti sungguh staff kita. Waktu kita mula terkebir-kebir cari staff baru. Mulalah. Mai ambil je masa tu. Mai ambil je pekerja-pekerja Bangladesh, pekerja-pekerja Indonesia yang tak pernah, tak tahu apa, mai ambil je contoh. Nak buat kerja-kerja office. Mulalah kelang kabut. Mula jadi tak apa-apa. Semalam masa buang tu, masa nak halau tu belagak sangat. Contoh. Allah tak kisah. Nak muntah-muntah, aku boleh ganti orang baru. Jauh lagi bagus pada kau. Sama lah juga. Kalau kita kedekut, tak nak bagi sumbangan, tak nak keluarkan zakat, tak nak bagi sumbangan, Allah tak kisah pun. Allah boleh ganti orang lain. Tolong baca Puan Ira boleh? Page 510. 510 ayat bawah sekali 38. Kita kedekut tak nak bagi sumbangan. Allah tak kisah. Allah boleh pilih ramai lagi orang baik, orang lain yang mungkin tak kaya macam kita tapi lagi pemurah pada kita. Muka surat 510 ayat bawah sekali. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajar untuk menafkahkan hartamu ke jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kedekut, maka barang siapa yang kedekut, sungguhnya dia kedekut terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang berhajatkan mendapatkan kurniaannya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan derhaka seperti kamu. Terima kasih Puan Ira. Kalau suami dia sombong, dia kata apa kat isteri dia? Nak pergi lah, nak keluar. Nak ataupun bahasa kasar sikit, nak berambus lah. Contoh, dia sombong dengan isteri dia. Dia kata apa? Aku boleh dapat isteri lagi bagus pada engkau. Aku boleh dapat isteri lagi baik pada engkau. Dia cakap macam tu masa dia marah isteri dia. Soalannya, kalau dia kahwin lain, contohlah, adakah lagi bagus pada isteri dia? Dia boleh dapat lagi bagus pada isteri yang dia halau tu? Adakah confirm isteri dia yang baru tu jauh lagi baik pada isteri yang dia halau tu? Wallahu alam. Yes. Boleh jadi lagi baik? Alhamdulillah lah. Boleh jadi lagi teruk? Lagi buruk perangai? Mana kita tahu? Kita tak boleh jamin. Mana manusia boleh jamin? Kalau dia berpisah, confirm dia akan dapat pasangan lagi bagus pada sebelum ni. Boleh orang jamin? Tak boleh. Tapi Allah, dia berani jamin. Kalau kamu kedekut, tak nak infak harta, tak nak keluarkan harta belanja untuk jalan Allah, Allah kata apa? Allah binasakan kamu, Allah ganti yang baru, confirm perangai tak macam kamu. Allah boleh jamin. Sebab tu Allah boleh cakap macam tu. Sebab dia ada kemampuan. Memang dia berkuasa pun. Kita, suami contoh, masa nak marah, dia kata apa kat isteri dia? Nak bela-bela lah. Aku boleh cari isteri lagi bagus pada kamu. Tengok cari isteri baru, lagi teruk perangai. Lagi pening kepala. Lagi banyak masalah. Contoh, nak beritahu banyak manusia tak boleh cakap macam tu. Sebab kita tak boleh jamin benda akan datang. Kita tak boleh dapat apa kita nak. Kita tak boleh buat apa kita nak. Walaupun kita duit banyak, kita rancang lain. Allah nak lain, jadi lain. Allah, apa dia nak buat, dia cakap nak buat, confirm boleh buat. Confirm boleh jadi apa yang dia nak buat. Sebab tu, ayat macam ni hanya sesuai diucapkan oleh Allah. Manusia cakap macam ni, sombong. Okey, baik. Semua ayat baru. Ayat yang seterusnya. Sorry hilang muka surat. Kita sekarang muka surat 145, ayat yang ke-134. Inna sesungguhnya, ma apa yang tu'aduna dijanjikan kepada kamu.
tu'aduna dijanjikan kepada kamu, la benar-benar, atin akan datang, atin akan datang, wa dan ma tidaklah, antum kamu semua bimu'jizin dapat melepaskan diri, okey, dapat reject, dapat selamatkan diri daripada azab tersebut. Okey, tolong terjemahkan ni Puan Izawani ayat 134 ni, boleh Puan Izawani? Sesungguhnya dijanjikan kepada kamu benar-benar akan datang dan tidaklah kamu semua dapat melepaskan diri. Okey, terima kasih Puan Izawani. Kenapa ayat diturunkan? Kerana setiap kali Nabi warning orang kafir tentang kalau tak beriman akan dapat azab apa. Kalau tak beriman akan dapat azab macam kaum Nabi Nuh. Kalau tak beriman akan dapat azab macam kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib. Nabi warning orang kafir dengan ancaman-ancaman tersebut. Lalu orang kafir, cara mereka provok Nabi dengan mengatakan, mananya? Mana azabnya? Mana azabnya? Sebab tu Allah kata, orang kafir ni, mereka selalu minta azab dipercepatkan. Mana azab? Bagi sekarang. Mana azab? Bagi sekarang. Punya sombong orang kafir. Tengok surah Al-Qasas, tak silap saya. Kalau baca Puan Izawani, Puan Nur Zakiyah boleh. Bukan surah Al-Qasas, surah Al-Ankabut, page 403. Boleh Puan Nur Zakiyah 403 ayat 53 dan 54. 403. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan kerana waktunya yang telah ditetapkan, nescaya datang azab kepada mereka. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyedarinya. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Apa sifat mereka? Mana azabnya? Mana azabnya? Orang kafir. Mana azab? Mana azab? Sebab Nabi warning kalau tak beriman kena azab. Mereka dah 10 tahun kafir, tak kena apa pun. Nabi kata kalau tak beriman dengan Nabi kena azab. Mereka dah 10 tahun reject Nabi, tak kena apa pun. Sebab tu mereka duk provoke, mana azab? Mana azab? Maka Allah turunkan ayat. Allah nak beritahu apa yang dijanjikan pada mesti akan datang. Tak cepat, lambat. Tak lambat, cepat. Masa dia Allah je tahu. Nabi pun tak tahu. Nabi hanya warning. Nabi hanya tolong sampaikan ancaman. Bila ancaman tu Allah nak bagi, bila ancaman tu azab tu Allah nak timpakan, Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Tapi yang pasti, benar-benar akan datang. Apa yang Nabi warning kamu, mungkin tak kena kamu kat dunia. Tapi kat akhirat kamu confirm akan dapat. Ada orang kafir dapat dua-dua. Kat dunia dapat azab, kat akhirat pun dapat azab. Kat dunia dapat azab, kat akhirat pun dapat azab. Pada orang kafir tersebut. Cumanya, masanya tak tahu bila. Contoh lagi, orang kafir tanya. Bila orang kafir minta azab dengan Nabi, Nabi tak dapat datangkan azab, maka orang kafir tanya, apakah yang menghalangnya? Tolong baca Puan Aliza boleh? Puan Aliza. Page 222. Ayat yang ke-8. 222 ayat yang ke-8. Ada Puan Aliza? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sehingga waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan bertanya, adakah yang menghalangnya? Adakah ke apakah? Sini dia tulis adakah. Patutnya apakah tu? Apakah yang menghalangnya? Ketahuilah ketika azab itu datang, mereka tidak dapat mengelaknya. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Orang putih kata, and if we delay for them the torment to the term which is determined, they are sure to say then mock. What keeps it back? Apa yang menghalang dia
azab tu datang. Apa yang menghalang azab tu datang? Jadi mereka cakap dalam nada ejek perli sindir, kenapa tak dia buat datang sekarang? Apa yang menghalang azab tu datang? Duk warning kami hari-hari kena azab, kena azab, kena azab. Bila minta azab tak boleh datangkan. Apa yang menghalang azab tu datang? Jadi mereka cakap dengan nada ejek perli sindir, maka Allah jawab, nah, apa yang dijanjikan azab pada kamu tu tak akan datang. Cuma ingatlah, masa azab tu datang, azab tu akan meliputi mereka. Azab tu akan meliputi mereka semua, tak tinggal seorang pun. Semua pasti akan kena. Allah sebut lagi dalam surah Yunus. Allah kata apa? Masa azab tu tak ada depan muka, bolehlah tanya mananya. Kamu rasalah masa azab tu datang pada menimpa mereka nak tanya lagi tak mananya? Okey. Duduk kat rumah, jauh pada hutan, bolehlah kata, mana rimau? Mesti ni lawan aku. Mana rimau tu? Biar lawan aku. Mesti aku lawan rimau tu, gajah tu panggil. Panggil rimau, panggil gajah, biar aku lawan dengan dia. Contoh. Bolehlah tak ada depan muka. Cakaplah macam tu, depan rimau, pada rimau dan gajah. Cuba duduk dalam hutan. Rimau depan mata, gajah depan mata. Boleh lagi dia kata. Agak-agak berani lagi tak nak kata? Mana rimau saya nak lawan? Mana gajah saya nak lawan? Tak ada, terkencing dia dalam suar masa tu. Masa tengok depan mata. Tapi tak ada depan mata, cakap benar kesombongan. Tengok surah Yunus, muka surat 214. 214. Muka siapa ya? Tolong baca 214. Puan Aminah, tolong baca Puan Aminah boleh? Puan Aminah. 214 ayat 48 sampailah 51. Ini untuk orang yang sombong. Ada Puan Aminah? 214. Okey Ustaz. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu? Jika kamu orang-orang yang benar. Katakanlah, Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, iaitu batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika siksanya datang kepadamu pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Habis tak? Satu lagi. 51. Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Terima kasih Puan Aminah. Apa saya? Masa azab tu tak ada depan muka, bolehlah kata, mana ya? Maka Allah kata, kalau azab tu datang pada mereka siang ke malam, agak-agak mereka nak tanya lagi tak mananya? Sekarang azab tak ada depan muka, bolehlah kata, mana azab? Sombong bukan main. Yalah, sebab azab tak sampai lagi. Masa azab tu sampai pada mereka siang ke malam, kamu rasa nak tanya lagi tak masa tu? Mana azab? Tak ada dah masa tu. Masa tu mereka mula beriman, lalu Allah suruh mereka tanya, al-an, baru sekarang nak beriman, nak percaya, nak terima. Dulu kamu beria minta segerakan azab, sekarang bila azab datang baru nak beriman, baru nak percaya. Tak ada dalam masa tu. Maka Allah sebut dalam ayat ni pada kita semua, apa yang dijanjikan pada kamu. Samalah kita riwayat tadi semua untuk orang kafir yang provok Nabi. Kita orang Islam tak adalah provok. Mana azabnya tak ada kan. Kita tahu kalau tak solat kena azab, kalau tak puasa kena azab. Cuma kita sekarang ni sebab hidup senang, tak rasa taubat lagi lah. Maksudnya tak kena azab, tak rasa nak taubat lagi. Tapi pesanan untuk kita, apa yang Nabi janjikan dalam hadis-hadis, apa yang Allah janjikan dalam Quran, ancaman untuk kamu tak amal agama, benda tu pasti akan datang. Bila? Tak tahu. Terpulang pada Allah bila dia nak bagi. Nabi pun tak tahu bila azab tu bakal datang. Malaikat pun tak tahu bila azab tu bakal datang. Allah je tahu. Yang penting, apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi janjikan, pasti akan datang. Untuk orang tak amal agama, apa dia dapat? Pasti apa dia dapat. Apa yang dijanjikan untuk mereka, pasti dia akan dapat. Dan bila azab tu datang, tidak ada seorang pun dapat melepaskan diri, tidak ada seorang pun dapat reject azab tersebut. Okey, seterusnya ayat 135. Kul katakanlah, Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir Mekah. Ya qaumi, wahai kaumku. I'malu, beramallah kamu.
I'malu, beramallah kamu, ala mengikut makanatikum, kesukaan kamu, keadaan kamu. Makanatikum, kesukaan kamu, boleh keadaan kamu, your condition, orang putih kata. Ataupun makanatikum boleh terjemah di tempat kamu, boleh juga. Ini sesungguhnya aku, amilun, beramal. Allah suruh Nabi jawab ni, Allah suruh Nabi cakap, amilun, beramal. Fa maka, saufa kelak, ataupun nanti. Ta'lamuna, kamu akan mengetahui, man siapakah, yang, terjemah man siapakah yang, takunu adalah, lahu baginya, aqibatud dar, kesudahan yang baik. Terjemah aqibatud dar, kesudahan yang baik. Dalam bahasa Melayu, bila sebut akibat, apa akibat? Dalam bahasa Melayu, akibat ni negatif ke positif? Dalam bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Melayu, akibat ni nasib baik, positif ke negatif? Negatif. Dalam bahasa Arab, dua-dua boleh. Akibat dalam bahasa Arab, dua-dua boleh. Sekarang akibat untuk yang positif. Jadi aqibatud dar, kesudahan yang baik. Akibat sekarang untuk positif. Maksudnya kat akhirat nanti kamu tahulah siapa dapat kedudukan yang baik, tempat kembali yang baik. Jadi akibat kat sini untuk positif. Ada juga perkataan akibat untuk negatif. Jadi dalam bahasa Arab dua-dua boleh. Bahasa Melayu je tak boleh guna untuk positif. Okey? Boleh tak cakap pada anak-anak kita, belajarlah rajin-rajin. Akibatnya kamu akan jadi berjaya besar nanti. Kalau cakap dia tu pelik anak tu, tak berani anak tu nak belajar rajin-rajin. Bahasa Melayu akibat tak boleh guna untuk positif, hanya diguna untuk negatif. Akibatnya nanti kamu akan gagal di masa depan. Contoh. Muka surat 67. Contoh muka surat 67. Ada perkataan akibat tapi untuk orang-orang yang mendustakan agama. Muka surat 67 ayat 137. Tolong baca dia Panurani Bahurun boleh? 67 Ustaz. Ya, ayat 137. Lepas tu ada perkataan akibat. Ayat berapa tu? 137. 137, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Kerana itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kesudahan. Jadi baik ke tak baik? Terima kasih Puan Nuraini Baharu. Tak baiklah. Perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan orang mendustakan rasul. Ini sama macam bahasa Melayu. Akibat yang digunakan perkataan akibatu, perkataan yang digunakan untuk negatif. Okey, kamu ni selalu isap rokok, akibatnya nanti sekian. Boleh guna untuk bahasa Melayu. Tapi akibat dalam bahasa Arab, dua-dua boleh. Untuk kebaikan pun boleh, untuk kejahatan pun boleh. So sekarang akibat kita sekarang ni digunakan untuk kebaikan. Aqibatud dar, kesudahan yang baik. Innahu sesungguhnya la tidak, yuflihu akan berjaya, az-zalimun orang-orang yang zalim. Okey, tolong terjemahkan dia. Terjemahkan amrin. Sesungguhnya akan tidak berjaya. Sebelum tu lagi. Ya, katakanlah. Lepas tu apa Ustaz? Wahai kaumku, beramallah kamu mengikut kesukaan kamu, sesungguhnya aku beramal, maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang adalah baginya kesudahan yang baik. Sesungguhnya akan tidak berjaya orang-orang yang zalim. Okey, terima kasih Am. Seorang mak ataupun seorang ayah, dia nasihat anak dia 2 kali, suruh semayang, suruh jadi orang baik. 2 kali. Dia nasihat anak dia 2 kali, suruh jaga semayang, jadi orang baik. Anak dia tak nak jaga semayang, tak nak jadi orang baik.
Lalu mak ni kata, ayah ni kata apa? Suka hati awak lah, nak jadi apa pun, nak buat apa pun buatlah. Boleh tak ayah tu jadi cakap macam tu pada anak dia? Ayah dia, nasihat dia 2 kali. Kali pertama hari Isnin, kali kedua hari Rabu. Hari Khamis ayah dia dah give up, ayah dia pun kata apa pada anak dia? Nak buat apa buatlah, suka hatimu lah, nak jadi apa pun. Aku beramal, apa yang aku rasa selamat ke akhirat. Kamu pun buatlah apa kamu nak buat, suka hatilah, kamu selamat tak selamat ke akhirat. Boleh ke tak boleh ayah ni cakap macam tu pada anak dia? Tak boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab dia sebagai seorang bapa dan pemimpin bagi dalam keluarga itu, dia sepatutnya dia kena berusaha dan bercakap setiap hari kalau anaknya tak solat ke apa. Okey, ni Nabi, Allah suruh Nabi cakap pada umat ni. Macam mana puan? Nah, Allah suruh Nabi cakap ni, wahai Muhammad, cakap pada umat kamu, wahai kaum kau, buatlah apa kamu nak buat, aku buat apa kamu nak buat. Boleh pula. Muhammad dia sebab Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW diperintahkan dan dia memberi peringatan kepada umat dia, kepada umat manusia supaya melakukan kebaikan. Betul Ustaz? Betul, kena tambah sikit. Nabi Muhammad, Allah suruh cakap macam ni setelah beratus-ratus kali sampaikan pada umat dia. Tu poin dia. Jelas puan? Okey, jelas. Allah suruh Nabi cakap macam ni pada umat setelah Nabi beratus kali cakap. Tak nak dengar juga, tak nak ikut juga, buat bodoh juga. Lah kali Allah suruh kata, wahai Muhammad, cakap pada mereka, buatlah apa kamu nak buat, aku buat apa kamu nak buat. Okey, layaklah. Sesuailah. Sebab Nabi dah menasihati beratus-ratus kali. Ayah ni tadi baru 2 kali dia nasihat anak dia, suruh jaga sembahyang, suruh jadi baik. Tiba-tiba anak tu tak nak sembahyang, tak nak jadi baik. Lepas tu dia kata apa? Suka hatimu lah, nak jadi apa jadilah. Tak sesuai, tak kena langsung. Nampak tak perbezaan dia? Boleh sahabat-sahabat? Samalah juga. Boleh. Boleh Ustaz. Samalah juga orang kafir, kita tak pernah dakwah dia, kita tak pernah ajak dia pada Islam, tak pernah explain pada dia tentang Islam. Tiba-tiba kita kata apa pada orang kafir? Hang buatlah apa hang nak buat, aku buat apa kau nak buat. Okey? Hang beramal ikut cara hang, suka hati hang, tak selamat kat akhirat pada muka hang, aku beramal ikut cara aku. Boleh ke tak boleh cakap macam tu pada orang kafir? Tak boleh. Tak boleh. Bila boleh? Bila kita dah nasihat mereka, cakap pada mereka, ajak mereka masuk Islam, explain pada mereka tentang Islam, mereka kata, tak nak, kami tak nak terima. Boleh cakap, suka hatimu lah, aku dah cakap dah, aku dah nasihat dah. Nak beramal, nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Tak selamatkan akhirat pada mukamu. Okeylah juga. Sebab pernah cakap, pernah nasihat. Okey? Jumpa orang kafir, terus cakap pada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kenapa cakap macam tu? Allah cakap dalam Quran. Wah. Tuan-tuan, Allah turunkan ayat tu dalam Quran pada Nabi. Bila? Nabi berdakwah punya banyak pada orang kafir, sampai orang kafir seksa Nabi dengan orang Islam. Sampai orang kafir bagi tekanan pada Nabi dan orang Islam. Nabi tetap tak berhenti dakwah. Orang kafir suruh Abu Talib pujuk Nabi berhenti dakwah. Nabi tetap tak berhenti dakwah. Orang kafir buat apa lagi pada Nabi? Orang kafir offer isteri yang cantik, orang kafir offer duit yang banyak, orang kafir offer pangkat jawatan kat Mekah. Dengan syarat Nabi berhenti dakwah. Nabi masih tak berhenti dakwah. Orang kafir ugut nak bunuh Nabi. Orang kafir pulaukan Nabi. Okey? Dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Nabi masih tak berhenti dakwah. Last kali orang kafir offer apa kat Nabi? Macam inilah wahai Muhammad. Susah sangat. Tahun ni, kami ramai-ramai sembah Allah sahaja. Tuhan kamu. Tahun depan kamu pula dengan orang Islam lain sembah Tuhan kami. Sampai macam tu sekali orang kafir kena offer Nabi. Supaya Nabi berhenti dakwah. Okey? Lepas pada tu barulah Nabi kata pada mereka, lakum dinukum waliyadin. Maknanya ayat lakum dinukum waliyadin turun bila? Setelah Nabi lama dakwah, banyak kali dakwah, mereka terpaksa buat macam-macam cara untuk stopkan Nabi punya dakwah. Tak berlaku, barulah turun ayat lakum dinukum waliyadin. Kita berapa kali dakwah orang kafir? Berapa kali cakap pada orang kafir? Tiba-tiba terus kata pada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Walaupun tak salah sebab ayat Quran, tapi tak kena cara. Tak kena cara. Dia macam cikgu masuk sekolah, hari pertama ni, dia tu kata pada pelajar-pelajar dia, nak belajar, tak nak belajar sudah. Suka hati kamu. Aku mengajar macam biasa, tetap dapat gaji macam biasa. Cerdik tak cikgu ni? Pelik cikgu ni kan? Cikgu ni masuk mengajar, hari pertama, tu cakap pada anak murid dia, nak belajar, tak nak belajar sudah. Suka hati kamu. Aku mengajar macam biasa, nak belajar, tak nak belajar sudah. Yang fail kamu, yang gagal kamu. Aku tetap dapat gaji macam biasa. Apa pandangan kita tentang cikgu ni? Apa pandangan kita tentang cikgu ni?
Tak bagus lah. Tak Sebagai bagus. Lainlah, kalau cikgu ni ngajar sungguh-sungguh, nasihat sungguh-sungguh, tapi lepas 5-6 bulan, pelajar dia tetap buat bodoh je. Ada sekolah-sekolah yang cikgu dia cerita kat saya ni ustaz masuk kelas, saya cakap apa pada pelajar-pelajar tak nak belajar? Tolong tidur. Sampai cikgu cakap macam tu, tolong tidur. Pelajar-pelajar yang tak nak belajar ni, tolong tidur. Kenapa cakap macam tu? Kalau tak tidur, ganggu orang dia nak belajar. Jadi kami minta dia tidur. Pelik kan, cikgu suruh belajar tidur dah, marah tak jadi. Denda ngadu kat mak ayah ngadu kat jabatan pendidikan pula. So sangat suruh tidur. Jadi kalau pelajar tu dah 5-6 bulan nasihat suruh belajar tak nak belajar, keras kepala tak nak dengar cakap, boleh cikgu tu kata apa dia? Nak belajar, tak nak belajar sudah. Sesuai lah. So Allah suruh Nabi cakap macam ni pada orang kafir, bila? Setelah Nabi berhempas pulas, bermati-matian, nasihat mereka, tak nak dengar juga. Barulah Allah suruh Nabi kata, wahai kaumku, buatlah apa hang suka. Teruslah kau cara beramal, suka hati yang lain nak sembah berhala. Buatlah apa amalan yang rasa betul, buat. Aku akan buat apa aku buat. Kat akhirat nanti, barulah kamu tahu siapa akan dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu rasa dengan sebab amalan kamu ikut ajaran nenek moyang tu dapat syurga kan? So teruslah buat. Kat akhirat nanti barulah kamu tahu siapa akan dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cakap macam ni, saya ulang lagi, setelah Nabi dah sampaikan banyak kali pada mereka, kita nak dengar juga, barulah Nabi kata, buatlah apa nak buat. Suka hati yang lah nak jadi apa. Kan kadang-kadang kita dengar mak ayah, dia give up dengan anak dia. Dia kata apa pada anak-anak dia? Suka hati hang nak jadi apa? Aku dah nasihat dah hantar sekolah agama, dah hantar sekolah tahfiz, dah hantar madrasah, dah hantar pondok. Hang tak nak jadi manusia juga, suka hati hang nak jadi apa? Pernah dengar mak ayah cakap macam tu? Pernah dengar? Okeylah. Bukan saya kata bagus cakap macam tu, tapi mak ayah dia dah banyak kali nasihat. Hantar sekolah agama, hantar pondok, hantar madrasah. Tak jadi juga, nak macam ni lagi. Okeylah mak kata macam tu. Contoh, ni contoh, bukan suruh kata je tu, contoh. Ni yang tak kenanya baru sekali nasihat, anak tak nak ikut baru kata suka hati hang. Tu tak boleh. Jadi Al-Quran yang kedua apa dia? Kalau kita dengar ayat macam ni nampak macam give up, putus asa, betul kan? Nabi bukan orang putus asa. Nabi hanya cakap macam ni. Para Nabi hanya cakap macam ni pada umat dia bila Allah suruh. Bila Allah suruh. Kenapa Allah suruh? Kerana Allah tahu mereka memang tak akan dengar lagi. Sebab tu Allah turunkan ayat suruh cakap macam ni pada umat dia. Kita tahu tak anak kita akan datang jadi macam mana? Mungkin hari ni masa kita hidup dia nampak macam tak guna lah. Dia nampak macam tak dengar kata, nampak macam teruk sangat. Tapi tak tahu nanti lepas kita mati dia berubah 360 darjah. Contohlah betul-betul. Berubah, gila-gilanya berubah. Jadi orang soleh dekat dengan Allah, kaki surau, kaki kuliah, kaki tadarus. Kita tak tahu. Jadi kita tak sesuai lah sebenarnya. Walaupun saya kata tadi boleh, setelah kita berpuluh-puluh kali nasihat, tak nak dengar juga. Boleh kita kata suka hati nak jadi apa. Tapi sebenarnya tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Para Nabi tak pernah cakap macam tu pada umat dia, melainkan setelah Allah suruh. Allah suruh, barulah Nabi kata. Contoh, tengok surah Hud. Kalau baca dia Puan Rohana boleh? Puan Rohana, surah Hud. Allah suruh Nabi, bukan Nabi Muhammad, Nabi lain. Saya muka surat sekejap. Saya tak ingatlah Nabi apa. Okey. Nabi Syuaib tak silap saya. Muka surat 232. 232. Ni Nabi apa ya? Ni Nabi Syuaib. Ayat 93. 63 tu. 93. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku juga berusaha. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah. Setuju? Terus, tunggulah. Dan tunggulah. Sesungguhnya aku juga menunggu bersama-samamu. Satu lagi Puan. Muka surat 235. Lebih kurang macam ni juga. 235. Okay. Ayat 121 dan 122. Betul. Dan katakanlah yakni Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, buatlah menurut kesanggupanmu, kami pun benar-benar akan mengerjakan. Dan tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu. Okey, terima kasih Puan. Sama je. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amin. Buatlah apa kamu nak buat yang kamu rasa betul. Aku nak buat apa aku buat yang aku rasa betul. Kat akhirat nanti kita tengok siapa betul siapa salah. Kita tunggu kat akhirat nanti siapa dapat masuk syurga, siapa dapat masuk neraka. Kata-kata macam ni
kalau kita tengok adalah di penghujung-hujung dakwah Nabi pada umat dia. Maksudnya sebelum tu bertahun-tahun Allah suruh cakap, selamatkan diri kamu pada azab Allah, selamatkan diri kamu daripada azab akhirat. Tak nak dengar juga. Last kali barulah cakap macam ni. Kita tak sesuai kalau kita gunakan yang macam ni, baru sekali dua dakwah, sekali dua cakap, sekali dua nasihat anak murid yang malas belajar. Lepas tu terus kata, suka hati awak nak jadi apa? Awak tak jadi bukan anak saya tak dapat gaji. Tak kena lah kalau cakap macam tu, sebelum kita cakap nasihat elok-elok berkali-kali dulu. Okey, baik. Ayat akan datang, minggu depan kita akan masuk ayat 130. Kita kunci sini dulu. Minggu depan kita akan sambung ayat 100 ya. 136. Ayat 136. Okey, saya lupa satu hadis. Nabi pernah cakap pada umat dia. Tengok ni hadis kat skrin. Bukan hadis ni. Kejap. Nabi kata apa dalam hadis tu? Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu nak buat. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah apa nak buat. Adakah tu perintah suruh buat? Itu sebenarnya ancaman. Okey, ni hadis dia. Maafkan saya silap. Okey. Hadis ni daripada Imam Bukhari, daripada Uqbah bin Amr Al-Ansari. Okey, ni. Tengok kat skrin daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya daripada apa yang manusia-manusia dapat pelajari daripada nabi-nabi terdahulu ialah apa Nabi dulu akan kata, kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu nak buat. Okay, if you feel no shame, then do as you wish. Kalau rasa tak malu, buat apa nak buat. Adakah ni perintah? Suruh buat? Tak, ni larangan. Ini larangan. Tapi bunyi macam suruh buat kan? Larangan. Okay, kita minta izin nak mandi sungai dengan mak kita masa musim hujan. Mak kita kata apa? Nak pergi lah. Nak pergi. Minta izin mandi sungai musim hujan ni. Minta izin mandi sungai. Mak kita kata apa? Nak pergi. Adakah mak kita suruh pergi? Tuan-tuan, adakah mak kita suruh pergi? Tidak. Samalah juga, ayat ni, para Nabi kata pada umat dia, kalau tak malu nak buat, buat lah. Kalau tak malu nak buat, buat lah. Tapi kalau kita terjemah dengan lemah lembut, salah faham pula nanti. Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa kamu nak buat. Lemah lembut terjemah dia kan. Maka orang tak faham, aku tak malu. Aku buat lah. Kenapa buat benda pelik-pelik tu? Saya tak malu. Nabi kata kalau tak malu buat, saya buat. Ini satu kefahaman yang salah. Bukan suruh buat, tapi ancaman. Samalah juga ayat-ayat tadi, Nabi kata nak buat, buat lah. Kamu buat cara kamu, aku buat cara aku. Itu bukan suruhan. Kalaulah suruhan, kat akhirat nanti orang kafir akan kata apa? Kenapa awak jadi kafir tak semayang sembah berhala? Dah, Nabi Muhammad pernah kata kat kami nak buat apa, nak buat lah. Itu bukan suruhan, itu sebenarnya ancaman pada orang kafir agar mereka berhenti meneruskan apa yang mereka buat. Okey, baik. Sebab tu kadang-kadang dalam tulisan ni kita tak tahu apa maksud nak disampaikan dalam tulisan. Tapi bila dengar intonasi, dengar nada, baru kita tahu. Oh, marah rupanya. Sebab tu benda-benda penting kadang-kadang kita bagus call. Sebab bila kita tulis kat WhatsApp, orang tu tak tahu kita tulis nada gurau ke, sindir ke, marah ke. Seorang anak, dia minta izin dengan mak dia nak mandi sungai masa musim hujan. Dia hantar mesej kat mak dia. Mak, boleh tak abang nak mandi sungai dengan kawan-kawan? Musim hujan lebat ni. Mak dia pun balas mesej. Pergilah pergi. Jadi anak dia baca, anak dia kata apa? Oh, mak aku bagi pergi 3 kali. Anak dia baca. Mak aku bagi pergi 3 kali. Aku minta izin sekali je. Mak aku pergi. Mak aku tulis. Pergilah pergi. Sebab apa anak dia salah faham? Soalan. Tak ada tone nada. Yes, tak ada intonasi. Tak ada intonasi, anak dia salah faham. Tapi sekarang Ustaz dah ada emoji Ustaz. Walaupun dia bercakap macam tu, sekarang dah orang kata kalau dia tulis, lepas tu bubuh emoji, marah ke apa. Betul. Soalan saya, hadis Nabi ada emoji tak?
Tak ada. Jadi untuk memahami hadis Nabi yang tak ada emoji ni, kita perlukan penerangan ulama-ulama. Betul kan? Kalau ulama tak terang, kita baca sendiri hadis tadi, oh kalau tak malu buat apa kita nak buat, jadi saya tak malu nak buat perkara ni. Saya buat je lah. Bila tanya kenapa nak buat, dah saya tak malu, boleh biarlah saya buat. Awak malu, awak jangan buat. Sebab tu hadis Nabi nak faham, perlu kepada penerangan sahabat-sahabat, ulama-ulama yang mereka ada masa Nabi ucapkan lafaz tersebut. Kalau kita baca sendiri, faham sendiri, jadilah sesak bagat habis. Kita sesatkan orang lain. Siap ajak orang lagi. Jom buat benda ni. Kenapa? Awak malu tak? Tak malu. Okey, sama macam saya tak malu. Jom buat. Habis. Masuk habis umat. Okey. Untuk ayat minggu depan, kita akan masuk 136. Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas kata, "Idza sarratka an ta'lama jahlal Arab, faqra ma fawqa al-mi'ah wa thalasin min suratil An'am." Ibn Abbas kata, kalau kamu nak tahu tentang kebodohan orang-orang Arab, nak tahu tahap kejahilan orang-orang Arab, maka bacalah ayat 130 ke atas daripada surah Al-An'am. Jadi kita akan masuklah ayat mereka ni berkorban untuk berhala, mereka bunuh anak lelaki, mereka bunuh anak perempuan, mereka larang wanita makan makanan ni, mereka je boleh makan. Jadi itu semua undang-undang bodoh orang-orang Arab jahiliyah. Maka Ibn Abbas kata, kalau kamu nak mengetahui tentang kejahilan orang-orang Arab, baca ayat 135 dan ke atas daripada surah Al-An'am. Itu kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat tahun baru Hijrah semua. Lagi insya-Allah. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah.